PRN Johor telah pun melabuhkan tirai dengan Barisan Nasional mencatatkan kemenangan besar majoriti 2/3. BN memenangi 40 daripada 56 kerusi DUN yang telah dipertandingkan dan yang mencuri tumpuan dan tentunya menjadi cakap-cakap dalam PRN kali ini selain keputusan kemenangan BN ialah penglibatan kali pertama pengundi berusia 18 hingga 21 tahun. Dan bagaimana agaknya penglibatan pengundi kumpulan ini dalam PRN Johor. Dan bersama saya ketika ini ialah pengasas bersama Undi 18 Tarma Pillay. Terima kasih Tarma kerana sudi bersama Astro Awani pada hari esoknya PRN Johor, tentunya sibuk semalam. Jadi Tarma, pertama sekali bagaimana agaknya Tarma melihat kepada penglibatan pengundi muda atau pengundi 18 hingga 21 pada Sabtu? Baik, terima kasih pertama sekali atas jemputan. Memang saya rasa ini satu perbincangan yang menarik, yang penting untuk kita lihat ya. Bagi saya rasa penglibatan anak muda terutamanya yang antara golongan 18 tahun hingga 20 tahun. Ini adalah satu perkara yang kita boleh cakap sebagai bersejarah kerana ini adalah satu-satunya pertama kali dalam sejarah negara di mana anak muda pada seusia 18 tahun dibenarkan untuk melibatkan diri dalam demokrasi negara, untuk mengundi dan memilih pemimpin negara. Dan saya rasa kita belum lagi dapat data sepenuhnya untuk melihat dari segi berapa peratus anak muda yang keluar dan sebagainya. Tapi bagi kami melakukan program Undi Johor di mana kita membuat outreach kepada anak muda untuk memastikan mereka turun mengundi, mereka keluar mengundi dan kita mendapat respons yang teramat memberangsangkan. Ramai anak muda pertama sekali mereka sedar bahawa Undi 18 telah dilaksanakan dan mereka bersemangat dan mereka memang berminat untuk melibatkan diri. Dan apabila kita melihat dari segi pemerhati, saya juga seorang pemerhati pilihan raya dan juga rakan-rakan lain yang juga menjadi pemerhati pilihan raya semalam, ramai yang melaporkan bahawa bilangan dan peratusan anak muda yang keluar memang teramat memberangsangkan. Penglibatan anak muda nyata bahawa anak muda memang ingin melibatkan diri dalam demokrasi negara, terutamanya dalam menentukan masa depan negeri Johor. Baiklah Tarma, mungkin seperti yang Tarma katakan tadi, data belum ada, namun daripada pemantauan dan pemerhatian Tarma dan juga beberapa pemerhati yang lain, responnya itu memberangsangkan. Namun ada juga cakap-cakap yang mengatakan adakah mereka bersedia dan sebagainya kerana ini adalah kali pertama ia dilakukan. Jadi ini adalah presiden first kalilah untuk kita pastikan menjelang apa yang akan berlaku pilihan raya umum yang akan datang atau pilihan raya negeri yang lain dan sebagainya. Adakah mungkin ada lagi yang perlu dilakukan oleh generasi yang pada ketika ini ibu bapa contohnya, sistem pendidikan contohnya, untuk lebih mempersiapkan mereka untuk selepas ini, kerana ini adalah peluang kali pertama tetapi ada banyak lagi peluang dan sebagainya. Tarma. Baik, bagi saya selalu katakan bahawa Undi 18 itu bukanlah satu pengakhiran. Dia hanya permulaan. Kerana kita ingin melaburkan dalam generasi baru ini supaya mereka lebih cakna, mereka lebih terlibat dalam demokrasi negara, mereka lebih ingin tahu, dan yang paling penting adalah mereka menjadi generasi pengundi yang bermaklumat, generasi pengundi yang berintegriti dan generasi pengundi yang memilih pemimpin yang terbaik buat masa depan negara. Maka untuk kita mencapai hasrat ini, banyak lagi yang perlu kita lakukan. Pertama sekali, kita memang ingin ujarkan kepada SPR tentunya dan juga pihak kerajaan, gunakanlah segala sumber yang ada, resources yang ada untuk memastikan bahawa seramai mungkin anak muda sedar bahawa mereka mempunyai hak. Walaupun ia melalui outreach kita, melalui program Undi Johor yang kita lakukan, kita mendapati bahawa majoriti besar anak muda memang sedar bahawa mereka telah mempunyai hak untuk mengundi, namun masih ada minoriti, terutamanya di kawasan luar bandar, kawasan kampung dan juga antara masyarakat-masyarakat yang B40. Mereka ingin susah untuk mendapatkan maklumat tentang isu-isu ini, maka ramai yang masih belum sedar bahawa anak muda kini mempunyai hak. Maka perlu adanya satu outreach yang lebih efektif dari pihak kerajaan, menggunakan segala saluran yang ada. Seperti contohnya kita menggunakan SMS sekarang untuk berkongsi tentang contohnya acara keluarga Malaysia contohnya. Dan saya rasa cukup relevan kalau kita mungkin boleh menggunakan SMS juga untuk memberitahu semua orang, semua anak muda bahawa pertama sekali anak muda 18 tahun telah boleh mengundi, dan kedua untuk orang atau individu yang lebih tua yang belum lagi mendaftar mengundi, pengundian pendaftaran telah dilakukan secara automatik. Ramai juga yang tidak tahu. Maka dua perkara ini perlu ditekankan. Kedua yang saya ingin cadangkan adalah kita memang perlu mengolah balik atau melihat semula bagaimana cara untuk kita mendidik anak muda supaya kita tidak hanya melihat mereka sebagai
kita boleh cakap bakal graduan atau bakal pekerja. Itu hanyalah sejenis atau satu hala dari segi kita melihat pembangunan anak muda atau pembangunan pengundi di negara Malaysia. Dan salah satu lagi tanggungjawab mereka adalah sebagai pengundi. Itu adalah kita boleh cakap sebagai konsep holistic citizen atau seorang rakyat secara total, secara keseluruhan. Kita bukan saja perlu bagus dari segi ekonomi dan membantu ke arah pembangunan negara, tapi kita juga harus menjadi pengundi yang melibatkan diri dalam demokrasi negara. Maka saya berharap bahawa Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi mengambil inisiatif-inisiatif untuk mungkin bukan untuk kita mengolah semula silibus secara total, tapi saya berpendapat bahawa cara kita, pembawaan kita, dan contohnya penekanan dari segi subjek-subjek seperti sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya boleh dipertingkatkan isu-isu kemasyarakatan supaya anak muda lebih selit dan sedar, dan juga dari segi kementerian di universiti-universiti, dari segi mahasiswa-mahasiswa, apakah modul yang boleh dibawa di universiti-universiti untuk memastikan bahawa setiap mahasiswa itu sedar. Kerana saya ingin juga tekankan bahawa pada saat ini setiap mahasiswa di universiti adalah pengundi. Maka cara universiti-universiti, politeknik berdepan dengan anak muda ini perlulah berubah dan perlu adanya satu perubahan mentaliti apabila kita mengajar mereka. Saya faham apabila Tarma mengatakan sistem pendidikan itu harus mungkin tidak diubah secara total, tetapi perlu menerapkan sedikit mungkin kemasyarakatan, good governance dan sebagainya. Kerana apabila kita bercakap mengenai anak-anak di sekolah menengah contohnya daripada usia 13 hingga 17 tahun, itu adalah preparation untuk mereka tahu, ya anda boleh undi 18, tetapi mereka juga mahu tahu apa maksud boleh mengundi itu, demokrasi itu apa yang perlu saya nilai untuk memilih sesebuah parti dan sebagainya. Kerana setakat mengundi itu adalah suatu orang kata, saya boleh katakan a bit shallow lah. Mereka perlukan basis yang lebih daripada hanya untuk menanda kertas undi itu. Jadi mungkin Tarma boleh lihat kepada apa agaknya yang perlu dilakukan dengan segera. Kerana kita tahu sistem pendidikan di Malaysia ini mungkin mengambil masa yang sedikit lama lah untuk melihat perubahan sana dan sini. Saya pun ada anak 2 orang di sekolah, jadi saya pun sendiri kadang-kadang bimbang. Tetapi kadar segera, apa yang boleh dilakukan? Kerana saya pasti cikgu pun takut juga bila nak bercakap mengenai politik. Cikgu pun takut juga nak cakap pasal ini dan itu. Tetapi apa yang kita boleh basis tu dahulu, now and for the years to come or maybe for the months to come? Tama. Baik. Saya rasa yang paling utama yang saya selalu tekankan pada semua orang dan pada semua panel yang saya pergi adalah kita perlu asingkan konsep bahawa politik itu bermaksud politik kepartian. Bahawa jika kita berbicara tentang politik, haruslah dalam konteks sokong Barisan Nasional ke, Perikatan Nasional ke, Pakatan Harapan ke. Tidak. Itu bukanlah politik kan. Politik secara asasnya adalah semua perkara yang melibatkan kita. Kalau kita minum air sekalipun, itu adalah politik. Kalau kita fikirkan cara sistem pengairan kita, itu melibatkan politik, melibatkan duit pembayar cukai. Bagaimana kita mendapat air itu? Apakah polisi-polisi berkaitan dengan sumber air untuk menjaga, untuk memastikan tiada pencemaran air? Itu semua adalah politik, something as basic atau benda paling asas cara minum air sekalipun kan. Maka bagi saya adalah seperti yang saya katakan, tidak perlu ada satu perubahan yang radikal atau total untuk kita melakukan perkara secara efektif. Yang saya ingin katakan bahawa mungkin sistem pendidikan boleh menambah beberapa modul-modul atau membantu cikgu-cikgu dengan memberikan sedikit latihan atau training kepada cikgu-cikgu supaya mereka boleh membawa perbincangan ini dengan cara yang lebih baik. Itu pertama. Kedua adalah saya juga ingin tekankan bahawa masih ramai di luar sana yang mungkin tidak tahu bagaimana untuk periksa apa di mana kawasan mereka, pengundian mereka, bagaimana untuk mengundi. Malah saya semalam di Pilihan Johor, saya menjaga saluran yang lebih tua, ya, antara umur 40 ke 50 tahun. Masih ramai yang tidak tahu bagaimana untuk mengundi. Kan masih ramai yang melakukan undi rosak secara tidak sengaja. Maka ini adalah perkara-perkara basic asas yang boleh dilakukan secara serta-merta dan tidak melibatkan banyak kos tambahan atau resources tambahan yang diperlukan daripada pihak kerajaan. Maka cuma yang kita perlukan adalah political will.
atau keinginan politik untuk melakukan perubahan tersebutlah. Tapi itulah dia, keinginan politik, dan politik ini sesuatu yang tidak perlu ditakuti, saya rasa. Cuma approach itu perlu berbeza. Kerana macam kalau kita lihat negara-negara lain, contohnya mock politics ataupun mock election, contohnya di peringkat sekolah itu untuk select contohnya president of the council, contohnya itu adalah antara orang kata opening yang pertama lah yang anda boleh berikan kepada pelajar-pelajar di sekolah. Baiklah, Tarma, kita boleh bercakap mengenai panjang lebar, mungkin kita akan berbual lagi, tapi saya nak sentuh sikit mengenai representasinya dahulu. Kerana kalau kita nak orang muda ini vote, kita juga mesti ada representasi anak muda itu. Semalam Amira Aisyah daripada Muda menang sah. Majoritinya 7,114. Mungkin tak ramai yang muda yang menang semalam, namun ini adalah satu, orang kata, a start to something. It's always a start to something. Mungkin Tarma ada sedikit perkongsian? Ya, baik. Bagi saya memang setuju. Memang kita sebagai UMNO 18, kita memang sentiasa perjuangkan supaya kita adanya lebih banyak perwakilan anak muda. Kerana kita tidak boleh minta anak muda untuk keluar mengundi tanpa melihat calon-calon yang mungkin boleh bercakap bahasa mereka, boleh bercakap melalui platform sama yang mereka gunakan, dan bercakap tentang isu-isu atau polisi-polisi yang mereka juga bimbangkan. Jadi bagi saya perwakilan anak muda itu memang perlu dibawa atau diperjuangkan selari dengan Undi 18. Dan saya nampak bahawa majoriti parti politik, tidak kisah Barisan Nasional, Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, mereka menambah atau mereka melihat lebih ramai calon-calon muda untuk pilihan raya yang ini. Saya bagi contoh untuk Barisan Nasional, saya baru dapat tahu semalam bahawa semua perwakilan daripada pemuda UMNO menang di kerusi-kerusi mereka. Saya rasa ini adalah contohnya satu perkara yang baik, dan juga untuk parti-parti lain, hasrat mereka untuk mendepankan atau menampilkan lebih ramai calon muda adalah satu perubahan yang baik. Tapi cuma saya ingin tekankan, kita janganlah gunakan anak muda ini hanya sebagai tokenization atau hanya sebagai wakil, di mana mereka diletakkan di kursi-kursi mustahil untuk menang, kursi-kursi sukar. Tapi kalau kita benar-benar genuine dan ingin untuk angkat anak muda, kita perlulah letakkan mereka di tempat-tempat yang saya rasa boleh menang. Mungkin tak perlu yang bagi yang mudah, tapi at least winnable, at least reasonable. Dan yang paling penting adalah kita pastikan kita adalah memang betul-betul sincere, dan kita benar-benar ikhlas dari mengangkat suara anak muda. Kerana anak muda juga boleh nampak parti mana yang ikhlas, bukan saja dengan perwakilan anak muda, tapi juga dengan isu-isu dan juga perspektif anak muda. Baiklah Tarma, mungkin selepas ini dalam masa 2-3 hari kita akan dapat lebih banyak data mengenai pilihan raya negeri Johor, berapa yang keluar dan sebagainya, dan bagaimana agaknya penerimaan dan sebagainya, lebih banyak data-data yang akan dikeluarkan. Dan saya berharap dapat berbual dengan Tarma sekali lagi, kerana ini adalah isu yang saya rasa akan berpanjangan, kerana ini adalah kali pertama. Ada banyak penambahbaikan yang boleh dilakukan kerana ia sesuatu yang orang kata celebratory lah, orang kata celebratory of demokrasi. Terima kasih Tarma kerana sudi bersama saya pada petang ini. Baik, terima kasih. Sama.